Assalamualaikum, saya Hana Ismail dan anda sedang menyaksikan Rumah Viral, di mana kita akan mengunjungi rumah dengan rekaan dalaman yang cantik, unik dan viral. Menarik minggu ini, saya berada di Bandar Saujana Putra bagi melihat sendiri keunikan konsep Skandinavian yang dibawakan oleh pasangan Wawa dan juga Razak. Jom kita saksikan. Jemput tim Rumah Viral kemari. Cantiknya rumah korang berdua ni. Tak sabar saya nak explore rumah ni lah. Dah berapa lama duduk sini ya? Adalah dalam 4 tahun macam tu. Dalam 4 ke 5 tahun lah. Memang cantiklah rumah ni dan sangat tenang, selesa je saya tengok. Cepat dah duduk dulu, Ana. Okey, terima kasih. Tak sangka akhirnya saya berjumpa juga dengan pemilik Wawa Little Home di Instagram. Inilah dia mereka ni kan. Okey, cuba cerita sikit kan. Berapa lama masa diambil untuk mengenengahkan konsep yang sebegini untuk rumah Wawa dan juga Razak ni? Saya beli rumah ni dalam tahun 2011 macam tu. Tapi saya pindah masuk ke rumah ni dalam tahun 2015. Jadi dah 4 tahun lah kan saya dekat sini. Tapi masa mula-mula masuk ni bukannya kita terus dapat konsep untuk rumah ni. Masa mula-mula masuk saya tak ada apa-apa konsep khusus untuk rumah ni. Saya memang ikut sedap je yang mana nampak cantik kan. Jadi betul-betul sebenarnya rumah ni yang saya start dengan dekorasi dengan konsep Skandinavian ni dalam lebih kurang dalam 2 tahun kebelakangan ni lah. Razak, bila Wawa mula mengupload gambar-gambar di Instagram dan juga social media mengenai rumah ni kan, dan dapat pula banyak sambutan dan juga likes kan, apa reaksi Razak bila dapat tahu ramai sebenarnya followers Wawa ni? Saya sendiri pun tak sangka ia akan go viral. And saya sendiri pun like juga gambar dia. Okey, macam Wawa sendiri kan, Wawa dan juga Razak kan, memang anda berdua memang dah fikirkan konsep yang memang sama lah kan. Siapa yang kebanyakannya buat konsep dan juga aktiviti tu macam nak menyusun atur rumah ni kan, dari segi nak pemasangan dan sebagainya? Idea untuk dekorasi tu saya lah, maksudnya idea untuk macam mana nak buat ni, macam mana tu hiasan tu macam mana, memang semua daripada saya. Tapi yang tukang pasangnya husband saya lah. Memang daripada pasang perabot, drill barang-barang kat dinding ni, sampailah buat wiring semua husband saya yang buat sendiri. Jadi untunglah saya ada husband saya sebab saya tak perlu nak ambil orang untuk pasangkan, dan semua husband saya je yang tolong pasang. Betul, itulah kelebihannya orang lelaki yang dekat rumah kan. Kalau Razak lah, which one is your favourite? Favorite memang kat sini lah. Ruang tamu ni sendiri. Sebab saya pun ada tempat saya main game sini. Oh, okey, patutlah. Anak-anak pun memang suka lepak depan ni juga. Anak-anak pun memang suka duduk dekat depan ni lah. Kalau Wawa pula dekat mana? Saya, semua ruang kat rumah ni saya suka. Semua ruang rumah ni saya suka. Tapi saya rasa saya paling suka sekali bilik utama, bilik tidur utama kot. Sebab kat situ memang banyak barang-barang saya juga lah. Tidur utama Wawa kan? Ya, inilah bilik tidur utama saya kan. Memang sangat-sangat cantik. Tapi Wawa masih mengekalkan konsep Skandinavian. Yeah. Cuma saya rasa rinciannya lebih sikit berbanding dengan ruang dekat bawah kan? Yelah, dia sebab dia tak rasa minimal pun. Betul lah. Okey, kenapa Wawa masih memilih warna-warna memang pastel untuk bilik tidur utama ni? Sebab saya pun memang suka warna-warna ni kan. Jadi memang saya pilih warna-warna ni. Masa mula-mula nak buat bilik ni, saya menghadapi masalah juga sebab saya macam, kalau apa, warna apa yang saya nak guna untuk bilik ni. Jadi
last saya pilih masih mengekalkan warna putih dan juga dengan kombinasi warna hitam lah. Bilik ni pun kalau nampak banyak juga saya masukkan warna-warna hitam kan, dan juga sentuhan warna kelabu dan juga merah jambu. Okay. Konsep memang lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Tapi saya tak sabar nak jenguk almari Wawa ni. Tengoklah betapa teraturnya Wawa menyimpan barang-barangannya, pakaian-pakaian. Ini adalah sebenarnya sebahagian daripada koleksi tudung Wawa yang disimpan dengan begitu rapi dengan konsep macam sliding ni kan. Kenapa Wawa gunakan konsep ni untuk menyimpan pakaian Wawa? Okey, masa sebelum saya buat built-in cabinet ni, tudung-tudung saya simpan dekat satu rak yang lebih kurang design dia macam ni, tapi dia sebenarnya rak kasut tau. Tapi dia ada railing ni, dia kiranya untuk letak kasut antara yang ini dengan yang inilah macam tu. Lepas tu saya kata macam mana saya nak ubah suai, sebab dia plastik yang itu. Macam mana saya nak ubah suai dia untuk jadikan dia lebih kukuh dan saya boleh pakai lama lah. Jadi kebetulan masa tu saya buat saya punya built-in wardrobe ni, saya minta orang tu untuk masukkan sekali shawl rack ni kat dalam saya punya built-in wardrobe. Sebab itulah adanya benda ni dekat dalam saya punya built-in wardrobe. Saya sangat suka. Saya rasa ni satu tips yang berguna yang telah saya belajar daripada rumah Wawa ni sebenarnya kan. Kita gunakan konsep macam ni untuk menyimpan koleksi pakaian kita. Sekarang baru saya faham kenapa bilik tidur utama ni adalah bilik favourite Wawa. Sebab apa? Mana-mana perempuan pun yang ada meja solid yang macam ni cantik dan tersusun akan rasa ini adalah bilik favourite mereka. Ceritakan sikit konsep serta idea daripada meja solid ni. Okey, sebab saya memang suka bersolid lah. Jadi saya nak pastikan barang-barang solid saya ni ada tempat ruangnya tersendiri untuk saya simpan kan. Jadi inilah antara konsep yang saya suka. Saya suka ada banyak-banyak lampu, nampak macam wow sangat kan bila kita tengok kan. So barang-barang kat atas ni pun memang barang-barang yang saya gunalah. Memang barang-barang makeup saya, dan saya dan suami memang suka buat collection jam lah. Sebab tu kat situ boleh tengok koleksi jam saya. Jom kita nak geledah. Laci Wawa ni, nampak tak betapa tersusunnya barang serta barang perhiasan yang Wawa ada dekat dalam laci ni. Dia susun mengikut kegunaan serta fungsi masing-masing. Memang sangat mudah. Kalau kita ada ruang macam ni pun, kita akan rasa macam nak pakai barang-barang kita kan. Kita nampak barang depan mata ni, kita akan rasa macam kita nak tak perlu cari sebab benda tu kita nampak. Yes, dan biasanya kalau brooch ni memang perempuan ni duk hilang aja brooch dah. Tapi Wawa dia mengenakan konsep yang memang mudah untuk kita simpan brooch. Jadi brooch ni kalau kita letak kat sini takkan hilang. Betul. So far bila saya pakai benda ni, memang brooch saya tak pernah hilang. Sebab saya memang tahu okey kat sini saya letak ni, kat sini saya letak ni. Jadi bila saya dah lepas pakai, saya letak je balik kat situ. Nak pakai pun tak perlu nak cari-cari, memang kita dah nampak yang mana kita nak pakai kan. Betul. Sebenarnya bila buat macam ni, kita lagi menghargai barang-barang yang kita ada. Bila kita sifar-sifarkan macam tu, kita macam tak kisah. Tak kisah pun. Meja solid, sebenarnya sudut yang menarik dalam bilik tidur utama Wawa ni adalah mini pantry dalam bilik sendiri ya. Kelas. Memang macam hotel kan. Kenapa Wawa memang nak letak mini pantry dalam sudut dekat sini? Okey, sebenarnya asal usulnya sebab anak saya yang bongsu tu, dia tengah-tengah malam dia memang suka minta susu kan. Dia suka minta susu. Lepas tu dia memang suka minta air. Dia tengah-tengah malam, kadang-kadang kita ni penatnya lah nak turun bawah kan. Jadi saya rasa macam why not saya letak satu sudut untuk saya buat air dekat sini. Just simple punya barang-barang, ada tea, sugar kan, susu. So that kalau malam-malam dan juga water heater lah, kalau diorang minta susu, saya just boleh buat kat saya. Tak payah saya nak turun bawah dah. Sebenarnya ruang ni, sudut ni memang sangat functional ya. Memang very high functioning area. Betul. Bukannya sebab sesaja nak display ada ruang pantry ke tidak ya. Sebenarnya orang macam kita yang memang sibuk dengan urusan harian ni, memang kadang kita tak sempat nak ke dapur untuk minum kopi pun, nak ke tempat kerja kan. Dah siasat solid tu, buat je kopi, terus minum ke kan. pejabat.
memang sangat-sangat bernas sebenarnya idea yang Wawa cuba tampilkan untuk bilik tidur utama ni. Memang saya sangat suka lah. Okey Wawa, saya nak teka. Ini bilik anak-anak ke? Salah. Okay. Ini sebenarnya adalah bilik tetamu. Walaupun ada muka anak-anak saya, tapi ini adalah bilik tetamu. Kan? Ya. Tapi saya tahu. Betul. Tapi saya tahu Hana rasa ini bilik anak saya sebab saya ada rak permainan anak-anak saya. Macam barang-barang untuk anak-anak dekat sini. Ya, ini kira macam bilik tetamu merangkap bilik permainan anak-anak saya lah. Saya simpan mainan-mainan diorang kat sini sebab diorang memang suka main kat ruang tamu kan. Kat dalam bilik ni pun bilik tetamu bukannya selalu sangat orang datang kan. Jadi saya menggunakan ruang sedia ada secara maksimum lah supaya saya boleh simpan mainan diorang kat dalam bilik ni. Saya sangat suka sebenarnya pemilihan warna cat dinding ni. Warna dia macam seakan-akan warna beige, coklat, beige, brown macam tu. Cantik. Kenapa Wawa pilih warna ni? Okey. Sebab masa saya banyak membaca pasal orang luar negara punya page kan, diorang suka warna-warna macam ni. Kalau Hana perasan, dia suka warna-warna. Dia masih lagi mengekalkan earth colour, tapi mungkin kat luar saya banyak dinding saya warna putih kan. Tapi dalam bilik ni kecil. Lepas tu saya kata kalau warna putih je macam bosan sebab perabot-perabot saya putih dan even saya punya cadar pun warna putih kan. Jadi saya kena ada satu warna lain untuk menaikkan ruang ni. Jadi saya pilih warna beige ataupun coklat lah untuk dinding warna bilik ni. Satu saya rasa menarik lah adalah pemilihan katil dan juga / sofa. Sebab apa saya rasa ini macam ada katil yang multifungsi sebenarnya. Betul. Boleh buat sofa pun boleh dan juga penyimpanan barang-barang dekat dalam ni. Betul. Kan? Kenapa Wawa pilih katil dan juga / merangkap sofa ni? Okey. Kalau Hana nak tahu, ini sebenarnya bukannya ada storage je. Ini katil ni boleh jadi double bed juga. Katil ni bukan saja katil single bed. Saya pilih macam ni sebab ruang ni sempit, ruang bilik ni sempit. Tapi dalam masa yang sama saya nak kalau boleh kalau tetamu datang biarlah selesa kalau kita boleh ada katil yang lebih besar kan. Jadi kalau tetamu tak datang saya jadikan dia single bed macam ni, dan kalau tetamu datang saya boleh buka lah supaya katil tu jadi lebih besar. Dan selain pada tu ada of course ada ruang penyimpanan dekat bawah katil ni juga. Sebenarnya konsep yang Wawa gunakan untuk menyusun atur barang-barang anak Wawa ni? Okey, kalau Hana nak tahu, sebenarnya almari ni sebenarnya almari saya dulu sebelum saya buat built-in cabinet. So ini almari saya, dia ada pintu tau. So bila saya nak pindahkan ke bilik anak saya ni, saya tercari-cari kesesuaian untuk susun baju kanak-kanak dalam almari ni. Jadi bila saya kaji, saya rasa open concept ni adalah yang paling sesuai untuk saya buat, untuk saya dapat display barang-barang hiasan anak saya. Dan juga sebenarnya secara tak langsung bila benda ni dibuat secara terbuka, anak saya tak akan sepahkan. Sebab kalau dia tertutup, mungkin kita tak perasan kan benda tu bersepah kan. Bila terbuka macam ni, dia nak bersepah tu susah sikit lah sebab cepat je mata kita nampak kan. Dan anak-anak pun senang nak buat pilihan. Dia nak pakai baju apa, nak pakai ribbon apa, nak pakai aksesori apa untuk hari ni kan. Dan mudah dicapai juga sebenarnya kan. Okey, tetapi dari aspek nak dibersihkan bilik ni macam mana? Adakah dia lebih mudah atau sukar? Dia sama je sebenarnya, cumanya bila open concept ni dia memang lebih terdedah kepada debu sebenarnya. Tapi saya memang selalu bersihkan. Saya minta orang datang untuk bersihkan supaya debu-debu tu kurang lah. Okey, inilah dia sudut yang Hana anggap macam syurga untuk kanak-kanak lah. Sebab apa? Saya lihat Wawa mendedikasikan sudut ini untuk projek craft untuk anak-anak. Boleh tak ceritakan inspirasi di sebalik sudut? Ya, saya memang beli barang-barang untuk buat craft lah. Basically kan, macam benda-benda macam ni secara tak langsung benda ni dapat asah motor skills diorang kan. Dan juga peralatan mewarna apa semua, sebab anak saya memang suka melukis dan mewarna. Jadi saya bagi apa benda yang dia suka. So kalau Hana dapat tengok pun bukan je tempat untuk anak-anak saya mewarna dan melukis. Saya pun ada ruang membaca kat sini. Saya letak buku-buku kat sini supaya mudah untuk diorang capai selain daripada mencantikkan juga ruang tu lah. Saya baru perasan sebenarnya Wawa memang dedikasikan satu ruang ni sebagai feature wall untuk bilik si puteri ni. Sebab nampak yang lain adalah warna cat biasa, warna grey. Tapi kat sini Wawa letak
polka dot yang sangat comel untuk menghiasi dinding feature wall ni. Kenapa? Okey, masa mula-mula saya nak decide untuk pilih warna dinding ni, mula-mula saya antara nak pilih warna merah jambu ataupun warna kelabu. Tapi saya go for warna kelabu sebab kebanyakan barang hiasan dan kat rumah ni, dekat dalam bilik ni saya memang pilih warna merah jambu lah. Jadi saya tak nak dia terlalu nampak macam merah jambu. Merah jambu macam tu. So dinding ni besar. So kalau saya tak letak apa-apa dekat sini, dia nampak kosong. Jadi saya pun fikir nak letak apa ni kan. So saya pilih polka dot warna merah jambu lah untuk menaikkan seri. Jadi memang dah siap dibeli dan tinggal tampal. Ya, tinggal tampal je lah. Memang sangat-sangat menarik. Dia sebenarnya menaikkan lagi Seri bagi Betul tu. ruang bilik anak-anak ni kan. Okeylah, siapa bilang dulang cutlery seperti ini hanya digunakan untuk menyimpan sudu dan garpu sahaja? Sebenarnya dengan sedikit kreativiti anda boleh gunakan juga untuk menyimpan barang-barang perhiasan seperti cincin, rantai, gelang, jam dan macam-macam lagi. Kan nampak lebih kemas, teratur dan mudah dicari. Senang kan? Main elok tau. Okeylah, bagi beberapa yang ingin menyuntik sedikit kreativiti dan juga keunikan pada ruang permainan anak-anak anda, bolehlah menggunakan dulang cutlery seperti ini untuk menyimpan alat-alat permainan yang kecil. Macam ni. Menarik kan? Comel lah ni. Tak kat sini. Okey, seperkara menarik lagi tentang dulang cutlery ini, anda juga boleh gunakan dia untuk menyimpan kunci kereta, kunci rumah dan aksesori lainnya supaya senanglah kita nak cari, kan? Okey, inilah dia ruang dapur Wawa ni. Wawa, satu yang saya rasa memang menarik tentang ruang dapur Wawa ni kan, biasanya dapur orang biasa-biasalah. Dia akan ada pintu. Tapi Wawa ni dia terus open konsep. Masuk tak ada pintu, tak ada apa dekat dapur ni. Kenapa Wawa buat konsep terbuka macam ni? Tak adalah spesifik konsep sangat. Sebenarnya rumah ni hari tu dia sampai sini je saya punya rumah. So saya extend dia ke belakang untuk luaskan lagi. Jadi saya tak letak dinding kat sini untuk menampakkan lagi efek besar ruang tu kan. So bila ada partition dia akan jadi lebih sempit ruang tu kan. Nampak kecil lah. Sebenarnya banyak penonton yang tak tahu satu benda yang kalau anda pergi ke dapur Wawa ni, anda dapat lihat sebenarnya ciri serta personaliti Wawa ni sebagai seorang individu sangat-sangatlah teratur, sangat-sangatlah rapi orangnya ya. Semua barang-barang yang Wawa ada dalam dapur ni dia disimpan dan disusun dalam kontainer yang memang sangat organised kata orang kan. Nampak macam ada sikit OCD pun ada. Ya, ada sikit lah kot. Lebih kepada perfectionist lah, bukan OCD lah kot. OCD tu macam sindrom. Betul. Okey, Wawa, kenapa Wawa macam lebih suka untuk tutup dan juga meletakkan semua barang-barang ni di bekas yang special ataupun istimewa? Betul. Barang-barang kat rumah ni memang saya ni suka kalau semua benda ada ruang dia sendiri. Jadi sebab itulah especially dekat dapur ni kita boleh nampak semua benda-benda yang saya nak simpan semua saya kena ada kontainer dia. Saya kena ada bekas untuk simpan barang tu supaya lebih boleh. Boleh. Nampak tak? Ya Allah, nampak tak susunan dia ni sangat-sangatlah teratur, sangat-sangat proper kan? Okey, jadi memang setiap tempat tu ada ruang dan juga fungsinya lah. Okey, saya
nak pergi ke ruang di mana Wawa membasuh pakaian, ruang laundry Wawa pula. Saya suka kalau tengok ke rumah-rumah orang ni, saya suka pergi ke ruang laundry dia. So, saya rasa macam menarik sangat dan sangat organize ruang laundry Wawa ni. Ruang laundry saya ni memang saya buat gabung dengan dapur saya lah, sebab ini je pun ruang yang ada kat rumah ni kan. Kita kena fully utilize segala ruang yang ada kat rumah ni kan. Jadi laundry saya letak dekat sini. Kalau Hana dapat tengok, selain daripada tempat membasuh saya ni, saya letak juga barang-barang nebulizer accessories ni. Anak saya selalu sihat, ubat-ubat saya letak kat sini juga. Dan juga untuk kat atas sana saya letak alatan untuk mencuci lah. mencuci lah. Mencuci. Inilah dia ruang makan bagi keluarga Wawa. Tapi biasanya kan dengan ruang yang sebesar ini, orang akan pilih ruang makan dengan meja 6 seater ke, 8 seater ke. Tapi Wawa pilih 4 seater. Kenapa ya? Okey, ini adalah meja yang masa mula-mula saya masuk jugalah. Macam saya cakap tadi, 4 tahun lepas, masa mula-mula saya masuk sini, saya pun tak ada tema yang khusus. Dan masa tu pun, kita pun baru 2 orang kan, masa saya baru lepas kahwin. Jadi masa tu kita rasa macam memadai dengan 4 seater je, tak payah nak besar-besar kan. Tapi kalau diberi peluang untuk saya tukar, saya akan cari yang lebih besar lah daripada yang ni. Tapi apa sebenarnya kelebihan bila kita gunakan ruang yang kecil saja untuk meja makan ni? Jadi ruang akan nampak lagi besar lah, sebab saya tak makan banyak ruang untuk letak meja makan kan. Dan saya rasa macam memadai lah kot. Kalau kami pun 4 beranak je, cukup lah kot 4 beranak je untuk makan dengan meja yang besar ni je kan. Okey Wawa, bila kita tengok dekat dinding di ruang makan ni, Wawa letakkan wallpaper. Tapi wallpaper ni agak sedikit lari daripada tema yang Wawa nak kenalkan, tema Scandinavia. Dia macam agak rustic dan juga industrial sikit. Kenapa ya? Sebab wallpaper ni adalah antara ruang yang awal-awal masa saya masuk sini, saya tak ada konsep khusus Scandinavian masa tu. Jadi saya rasa macam wallpaper ni cantik. Sebenarnya wallpaper ni adalah suami saya yang pilih. Suami saya yang pilih. Jadi dia minat design macam ni. Sebab tu kita orang pasang dekat ruang makan ni lah. Tapi kalau diberi peluang lepas ni untuk saya tukar, mungkin saya akan pilih warna yang lebih cerah lah. Tapi saya rasa dia taklah lari sangat. Betul, dia tak lari sangat lah. Dia lari sikit je sebab dia lari sangat. Kalau dia matching dengan lantai. Sebab lantai saya pun saya pakai laminated floor kan. Jadi dia sebenarnya dia tak adalah lari sangat, tapi warna dia lah gelap. Sebab kalau ruang-ruang kat rumah ni semuanya warna yang cerah-cerah kan. Cuma kat sini je lah gelap. Tak kiralah konsep apa yang nak ketengahkan pada rekaan rumah anda. Yang penting, ketelitian dalam susun atur itu akan menjadi nilai tambah dan menyelahkan kepribadian pemilik. Macam mana? Dapat tak inspirasi? Nak lebih lagi? Jangan lupa ikuti Rumah Viral untuk lebih banyak idea dan inspirasi kediaman. Kita jumpa lagi. Bye!